Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Seperti biasa minggu terakhir pada akhir bulan insya-Allah kita akan jumpa untuk bincangkan tentang kitab fiqh muyassar, fiqh ringkas bioskop Quran dan Sunnah. Dan kita punya perbahasan kita adalah berkaitan tajuk muamalat. Dan kali terakhir kita bincangkan, kita habiskan pada tajuk yang ke-20, itu berkenaan dengan tajuk kita ambil berkenaan dengan tajuk sagu hati, yang kita macam kita bagi tahu pada orang, siapa jumpa barang sekian saya bayar dia sekian. Ini benda dia termasuk daripada apa yang harus dalam Islam untuk dibuat. Dia bukannya salah cuma ada syarat kita bincangkan itu. Siapa nak tengok balik boleh tengok dalam PMT punya recording untuk bulan yang lepas. Kita ada rakaman. Baik. Okay. Bab yang ke-21. Bab ke-21 malam ni al-luqatatu wal laqit. Kutipan, perbuatan mengutip dan juga barang yang dikutip. Masuk kutip ni, dia kata kat sini, al-masalatul ula, persoalan pertama, makna luqatah dan hukumnya. Makna luqatah dari segi bahasa adalah sesuatu yang dikutip. Macam kita pergi tandas sebagainya, jumpa barang orang atau barang tu siapa punya, yang sekian dapat duit, jumpa subang, jumpa rantai, jumpa gelang. Okay? Dan memang dipanggil barang yang dikutip tadi tu, yang dijumpai tu sebagai luqatah, plural bagi malqut. Dan dia nama bagi benda yang didapati terbiar ataupun tertinggal lalu diambil. Dalam syarak, dari syarak maksud itu bahasa. Dari syarak ia adalah mengambil harta yang mempunyai nilai atau dia mempunyai kedudukan daripada terabai. Mana harta tu, kalau kita kata contoh macam kalau macam ni kan, gula-gula ni tercampak macam tu, orang tak rasa apa, tak rasa pun bernilai, macam tak ada kedudukan langsung. Tapi kalau jatuh ni adalah cincin atau jam atau barang yang berharga, yang kita sebenarnya perbuatan kita mengutip tu untuk menjaga jangan sampai barang tu tadi akan terabai, hilang, rosak dan sebagainya. Untuk dijaga barang tersebut dan boleh dimiliki oleh orang yang mengutip atau menjumpainya setelah dia mengisytiharkan tentang barang berkenaan untuk tempoh yang kita akan bincangkan nanti. Maksudnya bila kita jumpa barang, jumpa duit ke jumpa sekian, memang barang tersebut kita kutip. Tajuk asal kutipan tadi dibuat adalah kita tak nak barang tersebut hilang, terbiar macam tu, rosak, jadi kita ambil. Tapi barang tersebut boleh kita miliki setelah kita isytiharkan. Tapi ada syarat dia yang kita tambahan ni, kadang orang lupa. Setengah orang bila dia dengar ayat macam ni, dia terus happy. Dia jumpa rantai, jumpa gelang, jumpa barang-barang kemas dan sebagainya, dia anggap benda tersebut adalah rezeki dia. Tapi kita dengar dulu apa Nabi sabdakan tentang barang tersebut, baru kita faham apa yang dimaksudkan dengan hukum bagi mengutip barang yang kita jumpai terbiar macam tu tanpa tuannya ada bersama-sama barang berkenaan. Okey, baik. Hukumnya dan dalilnya. Asal pada perkara ini, pada luqatah ni, hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu
Dia kata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW suila an luqatatil zahabi awil waraki al-fiddati. Dia kata ditanya Nabi SAW, baginda ditanya mengenai barang kutipan, barang ciciran yang berupa emas ataupun perak. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, a'rif waka'aha wa insafaha. Makna engkau kenal dulu, tengok dia punya karung dia, kantong dia, macam mana, apa sifat yang ada pada kantong tersebut, tali yang ikat dia, macam mana rupa tali tersebut. Kemudian arifha sanatan, kenalkan ia, maknanya isytiharkan tentang barang yang dijumpai ini selama setahun. Mereka awak jumpa beg, duit dalam beg, awak tak boleh ambil duit tersebut sahaja macam tu. Kenal beg tersebut, nilai yang ada dalamnya, kemudian cakap, saya telah jumpa duit. Tapi kita jangan lupa berkenaan dengan untuk uji orang yang datang mengaku barang tu barang dia. Kita kata apa, dalam apa duit yang awak kata hilang tu, okey, apa benda, beg dia macam mana, nilai duit tu macam mana. Kalau tuan yang sebenar, dia boleh cakap, dia boleh tahu karung tu, kantong tu macam mana, tali dia warna apa, jumlah duit dalam tu apa, berapa. Sebab ini membolehkan kita memulangkan balik ia kepada tuan yang asal. Tujuan kita ambil bukan untuk semata-mata jadi barang kita. So Nabi kata, kenali akan pengikat dia, kantongnya, kemudian maklumkan, mana bagi tahu pada orang selama setahun. Fa in lam tu'raf, kalau ia tak diketahui, tak ada siapa datang kata saya tuan duit berkenaan ini, maklumkan dengan betul tentang apa yang bekasnya, kantongnya, kalau beg-begnya, nilainya, berapa ringgit yang dijumpai, duit jenis apa, dolar ke ringgit. So tak ada siapa datang. Nabi kata, jika tak dikenali, fastan fikha, maka engkau boleh untuk membelanjakannya. Tapi wal takun indaka wadi'atan, tapi hendaklah ia menjadi pada engkau seperti barang tinggalan. Maksudnya kalau orang tinggal barang kat kita, bila tuan dia datang balik, kita kena pulang. Dia bukan jadi automatik milik kita selama dengan apa, lepas perkenalkan setahun kita boleh pakai. Tetapi kalau tuan dia datang, Nabi kata, fa in ja'a talibuha yauman min ad-dahri fa'addiha ilaihi. Jika datang penuntutnya, orang yang menuntut akan barang tinggalan tadi, okey, pada satu hari daripada bila-bila masa, lepas 10 tahun ke, lepas 50 tahun ke datang, orang tu kata barang tu saya punya, saya lah yang tinggalkan barang tu kat situ, dia cakap dan dia beritahu semua betul dengan apa yang kita rekodkan, maka Nabi kata fa'addiha ilaihi, serahkanlah ia kepadanya. So barang kutipan ni macam diulang, kita kadang masyarakat kita, saya faham ada kesilap faham yang menyangka bahawa asal barang kutip itu kita punya. Yang saya ingat dalam tajuk umrah dan sebagainya, saya pergi maklumkan pada jemaah umrah yang pergi, saya kata jumpa barang yang kutip. Nak jadi cerita, waktu pergi makan, lepas diorang pergi sa'i, datang balik ke hotel, ada yang cerita, dia kata, ustaz, tadi saya nampak duit banyak tu, duit bergulung. Dia geng-geng ni kan biasa ikat getah je, geng Pakistan. Dia tak pakai duit, duit betul. Dia gulung duit tu dalam bonjut macam tu. Lepas tu kawan ni kata nampak tepi tu. Saya kata kalau awak kutip, awak bertanggungjawab untuk maklumkan pada orang, tunggu setahun sebagainya, kena pastikan. Jadi kenapa ambil kerja? Kalau biarkan, jangan ambil. Daripada kita kutip, kita bertanggungjawab untuk pegang barang tadi, bawa jagaan kita sampai selamat balik pada tuannya. Ataupun lepas tahun kita boleh pakai. Kalau tuan dia datang balik, tetap kita kena bayar balik. So kenapa awak susahkan diri dengan perkara tersebut? Ini realiti yang kita perhatikan. Minta maaf saya makan ni Strepsil. Tak saya batuk. Okay. Jadi bila kita dalam masyarakat kita faham, orang tu ingat finders keepers. Siapa jumpa milik dia. Itu bukan. Dalam Islam, barang tu tak pernah hilang hak. Tuan yang asal punya hak ke atasnya,
berterusan sampai kiamat. Anda yang jumpa lepas tahun boleh pakai, tetapi ia macam barang tinggalan pada anda. Dan kalau Tuhan tu datang satu masa nanti, kita jumpa barang tu, katakanlah ketika kita sekolah tadika, kalau dia datang jumpa lepas 50 tahun, barang jumpa tu saya punya sebenarnya, dia kata saya sekian, kena pulangkan balik, kena pulangkan balik. Kalau tak ada, barang tu dah habis, dan pulangkan nilai dia. So ia bukannya bebas. Sebab dalam tajuk ni kita kena faham, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Islam ni agama yang menghormati untuk orang yang menggalakkan pemilikan. Dengan pemilikan harta yang kita ada, timbul tajuk zakat dan sebagainya. Maka demi menjaga pemilikan tersebut, dipotong tangan orang mencuri. Orang mencuri barang orang akan dipotong. Menunjukkan bahawa agama Islam sangat menjaga akan hak. Siapa yang ada harta benda tersebut diambil oleh siapa sahaja secara haram atau secara paksa, maka Allah Ta'ala akan tuntut balik hari kiamat nanti. Dan ingat hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang yang muflis. Kita kalau ada kata benda berkenaan di dunia ni, bayaran dengan nilai wang ringgit yang kita ada, ia boleh kita usahakan. Tapi di hari akhirat nanti, bayaran kita adalah amal yang kita buat. Para sahabat Nabi SAW, Nabi pernah tanya pada mereka, siapa orang muflis di kalangan kamu? Para sahabat kata, ya Rasulullah, orang mufliskan kami, orang tak ada harta, tak ada duit perak, itu orang muflis. Nabi kata, innal muflisa min ummati, orang muflis di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, orang datang hari kiamat nanti, bi salatin wa zakatin wa hajjin wa sadaqah, datang dengan semua ibadat, tapi waqad syatama hadha, dia pernah maki orang ni, wa daraba hadha, dia pukul orang ni, dan ayat ni, wa akala mala hadha, dia makan harta orang ni, wa safaka dama hadha, dia tumpahkan darah orang ni, fa ukhidat min hasanatihi, lalu akan diambil daripada kebaikan dia, fa yu'ta li hadha, wa min hasanati yu'ta li hadha, akan dibagi semua kebaikan, solat dia, puasa dia, haji dia, akan dijadikan sebagai currency atau mata wang hari kiamat bagi pembalasan apa-apa yang kita ambil daripada hak orang lain. Bagaimana penganiayaan kita, maki orang akan duduk situ, pukul orang akan ada kat situ, makan harta orang ada kat situ. Lepas tu jangan kita dalam perkara ni jangan kita pandang ringan, sebab ia adalah persoalan hari kiamat. Barang kita jumpa tadi, kalau rasa tak nak bertanggungjawab, tak nak soal banyak, tinggalkan. Kalau kita rasa kita mampu untuk bertanggungjawab, maka kutip dan pegang untuk sampaikan balik pada tuan dia. Itu tujuan asal. Bukannya kita kutip tadi untuk tujuan kita jadikan milik kita. Bukan finders keepers. Ini kena faham betul-betul. Okey. Kemudian wasa'alahu an dalatil ibli. Kemudian lelaki tanya Nabi lagi tentang binatang yang sesat daripada unta. Unta yang terbiar. Nampak unta terbiar. Lalu Nabi kata apa? Faqala, maka Nabi kata, malaka walaha, apa hal engkau dengan unta tu? Da'ha, biarkan ia. Fa inna ma'aha khidaaha wa siqaaha. Kerana barang sama unta tersebut ada kasut dia, ada dia punya air minuman dia. Unta tadi dia boleh jaga diri sendiri. Nak faham Pasal tadi kita kata kalau barang tu kita bimbang, terbiar dan rosak, maka kita ambil. Tapi kalau barang tu boleh pertahankan diri sendiri, macam unta, dia boleh lawan orang datang dia sepak dengan kaki dia, dan dia tak perlu diberi minum, dia akan ada minuman dia bersama dengan diri sendiri. So Nabi katakan sahabat tadi, apa hal engkau dengan unta tersebut? Kerana bersama unta tadi ada kasut dia, dan dia ada minuman dia. Taridul ma'a wa ta'kulu syajara, dia akan datang ke tempat air dan dia akan makan daripada pokok-pokok. Hatta yalqaha rabbuha, sampai jumpa dia tuan dia. Sampai tuan dia jumpa dia balik, unta tu tak perlukan kau. Nabi kata biarkan, jangan sibuk ambil. Realiti dia, sebab unta tu tadi boleh jaga diri sendiri. Barang yang lain kita jumpa tadi, mungkin dia tak boleh jaga diri sendiri, takut orang tak bertanggungjawab ambil. So kalau kita ambil, sebenarnya tujuan kutipan tadi kita kutip untuk serah balik pada tuannya, bukan untuk jadi
milik kita. Dia adalah amanah. Okay? Barang kutipan tu adalah amanah, bukan untuk kita jadikan milik kita secara automatik. Lepas maklumkan setahun, kita boleh pakai. Boleh pakai, tapi kalau tuan dia datang, kena bayar balik pada tuan dia. Kata-kata lain, hak tuan tersebut tak pernah hilang. Ni realiti yang kena jaga-jaga balik. Wa sa'alahu an-syati, dan lelaki tertanya pula Nabi tentang kambing. Tadi unta, apa hal engkau? Yalah dia. Okey, tapi bila kambing, qala Nabi kata apa? Khudha fa inna ma hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Nabi kata ambil kambing tadi. Pasal dia sama ada jadi milik engkau atau milik saudara engkau ataupun jadi makanan serigala. So kau biarkan nanti mungkin serigala datang gigit makan. Jadi kalau kau pegang dia, ia boleh jadi milik engkau, lepas dikenalkan sebagainya, boleh pakai lepas tu. Ataupun dia milik saudara engkau yang jumpa kata itu kambing saya, ini buktinya. Ataupun kalau kita biarkan, dia akan dimakan oleh serigala. So basicnya menahan harta tadi rosak, itu tujuan kita kutip. Tujuan kita kutip, jangan sampai orang lain yang tak bertanggungjawab akan ambil. Tapi realiti dia macam saya ulang balik, kalau anda kata anda memang nak tanggungjawab tadi, buat. Kalau tidak, jangan. Dan tidak berdosa seorang itu membiarkan. Dengar jaga sikit. Baik. Persoalan kedua. Kerana jawapan Nabi tadi, so para ulama melihat bahawa benda-benda yang kita kutip ni sebenarnya ada beberapa jenis. So aqsamul luqatati, bahagian-bahagian atau bentuk-bentuk barang-barang yang kita kutip. Pertama, apa yang tidak mendatang kepadanya, tak diikori ia oleh keinginan manusia. Mana barang tu terjatuh macam tu dan tak ada siapa dah ada rasa apa-apa terhadap barang berkenaan. Seperti apa? Seperti saut. Mana macam apa, tali apa, kita kata tali jatuh kan, kita anggap benda tu macam tak ada benda pun. Dia macam kalau benda tu jatuh, dia punya benda-benda objek macam tongkat ke atau tali cemeti ke jatuh, dia anggap benda tu macam rotan yang kita gunakan untuk apa, bagi binatang tu cepat bergerak. Jatuh, cari baru. Tak ada orang sibuk nak cari balik. Dua macam tu juga apa, roti jatuh, nampak roti jatuh. Ini benda yang orang tak nak dah. Kalau jatuh tu, orang tak ada sibuk nak cari balik. Okay, demikian juga buah-buahan yang jatuh gugur. Demikian juga tongkat. Allah alam, kecuali orang Melayu kita lah, ada separuh tu pakai tongkat kayu kemuning lah apa benda, harga mahal. Itu mungkin ada lain. Dia tongkat biasa pada sudut yang biasa orang Arab pakai. Dia jumpa kayu tepi jalan, ambil jadi tongkat dia untuk berjalan dan bergerak. Tapi kita orang Melayu kita dia lain sikit. Tongkat tu ada nilai dia, kayu inilah, kayu bertam lah, bertam apa, cucuk batu lah sebagainya, kayu tas lah, apa, bulu tumpat lah sebagainya. Tu masalah lain. Tapi realiti dia, benda tersebut sebenarnya kalau ikut tongkat yang biasa dipakai, tuan jumpa kayu boleh tahan diri, itu dah cukup. Dia kata tongkat. Jadi sebab tu kalau macam tu dia akan tak ada nilai sangat. Tapi kalau orang Melayu kita yang ambil tongkat-tongkat daripada kayu-kayu tertentu, dia akan jadi nilai berbeza. Dia akan jadi macam masalah barang berharga. Itu dia kena tengok juga. Maka ini dia kata, ini perkara ni pengarang buku kita kata, ini yang betul-betul macam ni boleh untuk dikutip. Dan boleh untuk orang yang mengutip tadi mengambil faedah dengannya. Dan bahkan dia boleh ambil dan tidak perlu kenalkan kalau benda tu memang tak ada nilai. Macam ni kan, dia jatuh barang ni, coklat ni, orang dah ambil, dia jumpa, dia ambil, dia makan, tak ada masalah. Jadi dia bukan barang yang saya sendiri takkan cari balik. Saya pergi kedai beli baru. Saya tak ada macam apa teringat-ingat tengah malam balik rumah, lah manalah coklat semalam beli. Ini tuan-tuan tak fikir, dah jatuh. Sama juga macam apa, duit shilling yang kecil kan, yang kecil dalam poket kita. Normally kita beli jatuh tu kita tak cari dah. Macam ni duit ni kan, berapa sen ni, 50 sen, 50 sen kan. Ni kalau jatuh macam ni biasanya kita macam balik rumah kita tak hirau dah. Macam ni dianggap oleh para ulama tak mengapa kutip dan boleh pakai terus.
Cuma baru ni ada orang tanya soalan kat saya. Dia kata dia buka restoran, kemudian kedai dia banyak duk silih macam ni jumpa lepas malam-malam. Dia takut ada kaitan dengan orang sihir. Lepas tu dia kata nak buat apa duit-duit tu? Kalau kumpul boleh tak bersedekah? Ya, realiti dia 10% 20% jatuh, orang balik rumah tak fikir dah. So dia kata buatlah tabung, isi dalam tu, kemudian gunalah untuk benda baik. Dah. Kan hantar ke masjid ke mana tak kisah. Tapi yang pentingnya macam ni tak ada masalah. Tapi katakanlah duit yang saya pegang ni duit yang panggil apa, yang mempunyai nilai yang sangat mahal. Katakan dia memang emas tulen. Dia bila hilang tuan dia tengah malam, duk fikir kat mana aku letak, kat mana. Yang ini benda macam ni kita kata tak masuk dalam hukum ni. Dia dikira sebagai benda yang memang kita kena isytiharkan. Tapi kalau benda-benda lain macam tu, 20 sen, 10 sen, 5 sen, tak perlu isytiharkan, boleh pakai. Boleh pakai. Faham Okey. Kedua, so barang pertama yang tidak diikuti oleh kerusingan manusia. Okey, pertama. Yang kedua, apa yang boleh menahan dirinya daripada binatang-binatang buas yang kecil dan selainnya seperti unta, kuda, lembu, bagal. Bagal ni dia adik-beradik kahwin, keledai kahwin kuda, dapat bagal. Dia istilah orang Melayu kita, engkau macam bagal tu. Actually itu cara orang Melayu kita. Kalau orang Arab tak pakai bagal, dia pakai himar. Dia jumpa orang, dia marah orang kan, hantar himar, dia kata. Keledai lah, donkey. Dia donkey tu kahwin dengan kuda, dapat mule, M-U-L-E. Itu bagal. Jadi sebenarnya dulu dikahwinkan kuda dengan keledai ni, dan boleh kahwin juga evolusi. Sebab dia memang spesies yang hampir serupa, daripada keluarga yang sama. Jadi bila kahwin kuda dan keledai ni, tujuan dia orang dapat macam ni untuk apa? Kuda bergerak laju dari keledai, tapi kuda tak boleh bawa beban lebih berat banding keledai. Keledai boleh bawa beban berat, dia jalan slow tapi beban berat. Kuda boleh lari laju tapi tak boleh bawa beban berat. So kahwin ke kuda dan keledai, dapat binatang yang boleh lari lebih laju dari keledai, boleh bawa beban lebih berat dari kuda, atau bagal. So jadi binatang-binatang macam ni sebenarnya dikira sebagai binatang yang boleh mempertahankan diri daripada binatang buas yang kecil. Kalau ada serigala ke apa datang nak gigit dia boleh tendang, dia boleh lawan. Jadi ini binatang ni dan ini diharamkan pengutipannya. Awak kutip dia haram, Nabi tak bagi. Dan takkan menjadi milik, tak boleh memiliki binatang-binatang ini orang yang menjumpa tadi, walaupun dia buat isytihar 5 tahun. Dia isytihar kan, kata ada jumpa binatang, siapa hilang binatang, binatang ini tak boleh dia miliki walaupun lepas diisytiharkan. Pasal dia beza, pasal binatang tadi tak perlukan kepada penjagaan, dia boleh jaga diri sendiri. Lepas tu kalau tuan dia datang balik, tuan dia akan jumpa. Yang kita tak perlu untuk ambil, sebab kalau kita ambil mungkin tuan dia datang dan tak jumpa balik binatang berkenaan dekat situ. Okey, baik. Kerana apa? Kerana sabda baginda SAW dalam hadis Zaid bin Khalid yang telah lalu, Nabi kata, malaka walaha, apa kena engkau dengan unta tu? Biarkan ia, kerana bersama-sama dengannya ada kasut dia dan juga ada bekalan minumannya. Dia akan pergi ke tempat air, dia makan pokok sampailah ditemui oleh tuan dia. Berbeza macam kambing. Macam kambing tadi Nabi suruh kutip tu sebab apa? Sebab bimbang akan diserang oleh serigala dan sebagainya. Ketiga, apa yang harus untuk dikutip? Apa yang harus untuk dikutip? Dan mesti pula kita isytiharkan, mesti maklumkan. Okay. Pemakluman barang ni dia tak boleh buat kat masjid. Ni masalah kena faham. So, Nabi tak benarkan orang dalam masjid mencari barang yang hilang. Demikian juga mengisytiharkan barang yang hilang dalam masjid tak boleh. So dibuat luar tak apa, dalam tak boleh. So, Nabi SAW sampai doakan orang yang cari barang dia hilang, unta dia hilang dalam masjid. Nabi kata semoga Allah tak pulangkan dia kepada engkau. So, bukan untuk ini masjid dibuat. Kadang-kadang benda macam ni kita faham, masjid bukan untuk itu, untuk ibadat, bukan untuk buat benda-benda sedemikian. So realiti dia ini yang kena jaga. Okey, baik. Jadi macam emas ni tadi
harus pengutipannya dan mesti untuk pengisytiharannya. Kutip emas, perak, duit, cubang, rantai, kena. Seperti emas, perak dan barang-barang yang lain. Barang-barang lain. Contoh macam apa, baju ke beg dan sebagainya. Dan apa yang demikian juga yang boleh kutip adalah apa yang tak boleh mempertahankan diri daripada binatang buas yang kecil seperti kambing, ayam. Jumpa ayam tu lompat-lompat tangkap untuk takut nanti dimakan oleh binatang buas, maka kita ambil. Dan sebagainya lah. Harus. Dia sentiasa, bila kita sebut dia harus, bukan wajib. Harus, bukan wajib. Sebab kalau kita buat kutip, kita bertanggungjawab untuk pastikan pengisytiharan dibuat. Mencari tuan punya barang tadi at least setahun. So kalau kita rasa nak bertanggungjawab, silakan. Kalau tak, jangan ambil, biarkan. Itu saya kata pada jemaah umrah tu, kita jangan ambil. So dia kata, saya kata dia, abang buat apa? Saya tak ambil lah, ustaz kata jangan ambil. Duit banyak tu, mana gulung dengan getah, ikat getah bulat. Jadi kita kata pasal kalau dia dah ambil, maka benda tu akan jadi masalah untuk dia kena isytiharkan. Kenapa nak? Saya kata kenapa nak kerja tambahan? Awak datang nak ibadat, bukan nak kerja untuk itu. Kalau dia kata awak tahu kumpulan dia, memang tu ambil, kita pulang pada tuan dia tak apa. Tapi kalau tak tahu tuan dia, macam dekat Mekah kan, bila datang keadaan tadi, manusia berjuta kot. Orang datang pergi dekat tempat sa'i tu, awak nak kena confirm macam mana? Kalau awak nampak jatuh dari orang tu, awak ambil tak apalah. Kalau dia kata awak tak tahu siapa tuan dia, nampak duit tu bergolek, dan memang masalah dia ramai orang takkan ambil. Orang akan biarkan, buat tak tahu je. Majoriti orang akan biarkan. Sebab tu pakcik kita dari Malaysia pun nampak duit tadi. Kalau dia kata ikutkan logik, orang lain akan ambil dulu sebelum dia. Tapi duit tu ada kat situ. Sebab apa? Tak nak tanggungjawab. Sebab benda ni bukan mudah. Akan menyusahkan kita. Kita sibuk nak ibadat, dan sekali sibuk jadi tukang isytihar barang hilang. Dan itu adalah kenapa kita kata boleh kutip, harus untuk dikutip. Itu adalah kerana hadis Zaid bin Khalid yang telah lalu. Demikianlah dia kata apa? Dan ini dia kata, bagi siapa yang percaya diri dia, dia tahu dia akan amanah, tak akan pakai barang tersebut, dan mampu untuk mengisytiharkan. Kalau tak boleh percaya diri sendiri dan tak boleh nak mengisytiharkan pada orang, maka jangan kutip. Tidak harus dia kutip. Harus kalau dua tadi syarat dia. Dia memang percaya diri dia takkan ambil barang tersebut. Dia akan jujur dan amanah. Jujur, amanah, takkan pakai barang tadi, takkan ambil duit tersebut. Sampai lepas pengisytiharan baru dia boleh, kalau nak pakai dia pakai. Tapi macam Nabi kata, dia macam barang tinggalan yang bila tuan dia datang, bila mana sahaja datang, kau kena pulangkan balik. So tak ada istilah finders keepers. Persoalan ketiga, sebahagian hukum-hukum yang berkaitan dengan tajuk barang kutipan. Pertama, sekiranya barang yang dikutip itu adalah haiwan yang boleh dimakan, haiwan yang boleh dimakan, maka orang tersebut ada pilihan. Orang yang kutip tadi ada dua pilihan. Sama ada dia makan binatang tadi, kemudian dia serah balik nilai binatang tadi pada apa nilai dia pada keadaan tersebut. Mana dia ambil barang tu, kambing tu dijumpa, dia sembelih, dia makan, kemudian dibayar dengan segera pada tuan tersebut. Ataupun dia membelinya, macam beli daripada orang berkenaan, dan kemudian dia simpan nilai tersebut, nilai barang tadi, nilai kambing tu dia pegang, untuk tuannya sesudah dia kenalkan akan sifat-sifat. Kenapa dia sebut itu? Sebab bila awak ambil contoh kambing tadi atau ayam tadi, awak kena bagi makan. Tak boleh awak biarkan dia mati macam tu je. So awak nak bagi makan macam mana? Kenalah katakanlah awak tinggal kat apartmen tingkat 12. Awak jumpa kambing, tak tahu siapa punya. Kalau biarkan nanti takut rimau datang makan. Soalan, awak nak timpan dekat mana? Bawa naik lift confirm JMB, Joint Management punya marah. Pasal bawa masuk kambing ni atas bangunan. Tapi realiti dia, awak kena ambil. Tapi awak boleh ambil, sembelih, makan,
Tapi nilai dia pegang. Berapa harga kambing tadi? Katakanlah harga kambing tadi lebih kurang dalam RM600. Pegang nilai tadi, simpan. Tunggu pada tuan dia datang, kita maklumkan tuan datang dan kita bagi duit tadi. Tak boleh buat apa lah. Tapi pasal apa? Pasal kalau tidak, awak simpan kambing tadi, awak bertanggungjawab untuk bagi makan. Ayam awak ambil, awak kena bagi makan. Awak tak boleh biarkan macam tu je, kurung je, biar macam tu. Tak boleh. So dia akan timbul tajuk tanggungjawab menjaga binatang yang awak ambil, yang awak kutip, untuk disimpan sampai tuan dia datang. Tapi kalau binatang tu halal makan, boleh makan dan dia kata tadi dibayar nilai dia ketika itu juga, ataupun dijual, dibeli ia dan dijaga dengan nilai tadi untuk tuan dia sesudah dikenali sifat-sifat. Kan? Mana kena ingatlah sifat tadi, kambing tu color apa, tompok kat mana, kaki. Sebab nanti kalau tuan dia datang, kambing tu kambing saya, tanya balik, tompok kat mana, apa color yang dia ada, apa sekian-sekian. Jadi tanda-tanda tadi penting, sebab kita tak boleh bagi saja orang siapa saja mengaku barang itu barang dia untuk kita serahkan. Tak, kita kena selidik, simpan dengan pengintai. Zaman sekarang ada gambar, angkat gambar siap. Okey, dia kata okey, ataupun penjagaannya dan kan infakkan ke atasnya daripada hartanya sendiri. Mana orang tu boleh, dia tak makan, dia bela kambing yang dia jumpa tadi, tapi dia bagi makan dengan duit dia sendiri. Okey, tapi dia tak memiliki akan binatang tersebut. Okey, dan dia akan pulangkan balik nafkah atau perbelanjaan yang dia belanjakan untuk jaga kambing tu sampai tuan tu datang, minta balik pada tuan tu untuk bayar. Sedar kita bela kambing dia untuk tempohkan 3 bulan. Dia tak jumpa. Jadi kambing tu makan. So makanan kita bagi tadi, tuan tu kena bayar. Pasal kita tak miliki pun kambing tadi. Tapi lah yang pertama tadi mudahlah. First one tadi tangkap, sembelih, makan. Itu harga pegang. Harga dia pegang. So kita tak ada tanggungjawab, tak ada apa beban untuk perbelanjaan bagi beri makan pada binatang tersebut. Okey. Dia kata dan bila datang tuan dia sebelum dia makan, okey. Kalau datang tuan binatang tadi sebelum orang tu makan, maka boleh dia untuk ambil binatang tersebut. Jadi sembelih sebagainya kan, daging, dan pulang dengan daging yang dia telah disembelih tu, pulang pada tuan dia. Tapi pasal realiti dia, tajuk asal pasal dia tak boleh, yang tuan tu pula tak boleh impose. Kenapa tak awak bela dulu, kenapa awak sembelih terus? Dia tak cakap macam tu. So kalau dia kata dia biarkan pun, kambing tu akan mati. Biar pun kambing tu mati, so ayam tu mati. So kita kena ambil tindakan salah satu yang kedua. Kalau kita nak beri nafkah, belanja untuk tanggung binatang tadi, nanti tuntut pada tuan dia balik. Kalau tidak, kita sembelih, makan, tuan dia datang, bayar apa yang kita dah makan. Nilai dia. Okay. Kedua, jika sekiranya barang kutipan itu daripada benda yang dibimbangi akan rosak, seperti apa? Buah-buahan. Contoh macam kita jalan dekat highway, lepas tu nampak sekotak oren mandarin seperti raya Cina ada dekat sebelah. Kalau biar buah tu, dia akan rosak. Kan sekotak jumpa, kalau biar dia rosak. Okay? Maka boleh untuk orang yang kutip tadi makan. Tapi tapi dia kena bayar nilai kepada tuannya. Tuan yang punya asal tu datang, bila auto limau saya, tak apa bang, ambil balik duit ni. Sebab kita tak bimbang dia tak datang, barang tu rosak, tapi nilai dia ada, bayar, makan dan bayar balik. Kita dengar macam ni kan, tak happy pun orang yang kutip barang. Pasal apa? Tanggungjawab. Orang yang kutip barang, jumpaan, bukannya mendapat barangan tersebut. Majoriti manusia akan rasakan barang kutip dapat kita, tapi tak. Okey, ataupun dia membelinya, ataupun dia jaga harganya sampailah datang tuan tersebut. Dia boleh anggap beli barang tadi, ataupun dia simpan sampai
tuan tu datang, dia balik serah balik. Sebab kalau dia biarkan buah tadi duduk di situ, dia akan rosak. Kalau dia biarkan buah berkenaan di situ, dia akan rosak. Okey. Ketiga, adapun duit nukut ataupun bekas-bekas ataupun macam pinggan lah, jumpa pinggan. Orang perempuan kan suka pinggan set ni set tu. Kita kata jumpa pinggan set kita paling suka pinggan. Pinggan apa? Korel. Pinggan. Okay, jadi jumpa bekas-bekas. Okay. Ataupun barangan-barangan yang lain, baju ke, pakaian ke, macam kamera ke dan sebagainya, okay. Cawan ke. Maka dia kata mesti untuk orang yang menjaga tadi, orang yang kutip tadi, menjaga ke semua barang tadi secara amanah di tangannya, dan dia perlu untuk apa? Isytiharkan tentang barang yang dijumpa tadi di tempat perhimpunan orang ramai, kecuali masjid lah. Okay? Tempat lain dia boleh isytiharkan, pergi pasar, macam sekarang ni apa ada convention sunnah, pinjam mikrofon, Assalamualaikum, ada orang yang barang tak, saya jumpa barang sekian-sekian, isytihar tak apa, itu boleh, tempat perhimpunan orang ramai untuk dia isytiharkan. Okay? Dia kata pasal benda ni adalah tanggungjawab yang dia kena buat. Keempat, tidak harus untuk mengambil barang kutipan. Mana barang kita jumpa kutipan tak harus diambil, kecuali apabila dia rasa aman ke atas dirinya daripada barang tersebut. Maksud dia rasa betul akan selamat dengan dia jaga. Dan dia mampu untuk mengenalkannya kepada orang ramai. Kita sebut tadi dengan 2 syarat. Pertama, dia kena seorang yang percaya diri dia takkan ambil barang tadi, dia akan tipu, dia takkan ambil. So yang kedua, dia kena ada keupayaan untuk memaklumkan pada orang ramai tentang barang tersebut. Kerana perbuatan mengenalkan barang yang dikutip tadi adalah wajib. Once kita ambil, mengenalkan pada orang barang ni, maklum kepada orang, wajib. Ni tak boleh diambil, lepas tu dia kata tak apa kot, tak payah beritahu. Wajib dia beritahu untuk isytihar pada orang tentang barang yang dijumpa tadi. Dia tak boleh kata saya lupa, saya sekian, tak boleh. Lepas tu ulang balik, jangan ambil kalau awak tak boleh terima tanggungjawab tadi. Sebab Nabi suruh supaya kenalkan, maklum pada orang tentang barang dijumpai itu. Cuma simpan sifat untuk orang yang datang tadi, bagi tahu sifat barang tadi saya rasa macam yang saya hilang macam ni. Kalau bertepatan, maka serahkan. Tak bertepatan jangan bagi. Tak bertepatan jangan bagi. Kerana memperkenalkan barang tadi kepada orang adalah wajib. Dan dia kata, dan apabila dia mengutipnya, dia kutip barang tersebut, dia tahu sifat barang berkenaan. Okay? Kemudian dikenalkan dia kepada orang, maklumkan, dia dah tahu barang tu punya sifat, baru dia isytihar pada orang ramai selama setahun. Sempurna. Dan itu adalah dengan menyeru tentang barang yang hilang tadi, yang dijumpai tadi pada tempat perhimpunan orang ramai. Dan jika datang pemilik barang tersebut dan dia menyifatkan barang berkenaan dengan apa yang bersepatan dengan sifat barang yang kita jumpa tadi, maka yang kutip barang tadi kena serahkan kepada orang berkenaan. Tak ada dawi-dawi. Kalau serupa apa dia cakap dengan apa yang kita tengok pada barang ni, serahkan saja. Dan jika tak datang tuannya sesudah diperkenalkan ia selama setahun sempurna, maka ia akan jadi milik bagi orang berkenaan. Cuma macam kita sebut tadi lah, yang hadis Nabi kata bukan milik total, tapi dia macam barang tinggalan, boleh pakai selama ada tuan tu tak datang tuan tu, dia kena pulangkan balik. Kelima, orang yang menjumpai barang, dia akan boleh memiliki barang berkenaan sesudah dia kenalkan barang tadi dan berlalu selama setahun. Akan tetapi dia tidak bertindak padanya kecuali sesudah dia mengetahui akan sifat-sifat barang yang dia gunakan tadi. Dia kena pastikan, macam Nabi kata, engkau kenal akan karungnya, talinya. Tali, kalau uncang, tali tu kalau apa? Karung tu
kala apa? Nabi sebut pada sahabat tadi kan, Nabi kata engkau kenal dulu dia punya tali dia, penutup dia, engkau kena ingat dia punya karung dia. Dah kenal, baru boleh timbul tajuk mengenalkan, dan kemudian baru timbul tajuk untuk penggunaan. Okey, kerana dia kata untuk kenal sesudah kenal sifat. Kerana bila mana datang saja orang yang tuan punya tadi menuntut barang tersebut dengan apa yang bertepatan dengan sifat yang kita tengok barang tadi. Dan barang tu 4 segi, barang tu sekian, barang tu ada ini ada itu, kita dah tengok. Maka bila dia cakap serupa dengan apa kita pakai, atau kita dah pakai tapi kita ingat barang tu punya sifat. Zaman sekarang mudah tangkap gambar. Zaman sekarang tangkap gambar. Zaman dulu kan nak lukis pun tak pandai sangat. Jadi diorang akan suruh ingat apa color kantung dia, apa color tali dia, berapa banyak duit dalam bekas tersebut. Supaya kita bila tuan dia datang disebut, kita boleh tahu betul atau tidak tuan tu punya gambaran. Okay, dia kata bila mana datang orang yang menuntutnya dengan apa yang bertepatan dengan sifat-sifat tersebut, dia si tukang kutip tadi tu yang ambil barang tadi kena serahkan ia kepada orang berkenaan. Okay, tanpa bukti, tanpa sumpah. Tak perlu sumpah dulu. Asalkan saja dia sebut tu serupa. Macam contoh macam jumpa beg duit. Ada apa dalam beg duit tadi? Apa color beg duit tersebut? Kan? Apa yang ada lagi? So kalau dia cerita dan serupa dengan apa yang disebut, kita kena serahkan tanpa perlu dia tunjukkan bukti, tanpa perlu dia bersumpah. Itu yang kita punya tanggungjawab. Bukan kita kena tekan. Beli kat mana? Mana resit? Tak payah. Kalau beli tu kat mana? Kalau sekian-sekian kat mana? Itu benda-benda tersebut tidak menjadi tajuk untuk kita tekan kepada orang yang datang menuntut barang yang dijumpai. Okey. Kerana apa? Kerana perintah baginda SAW dengan perkara itu dalam hadis Zaid bin Khalid yang telah lalu. Nabi suruh untuk kalau tuan dia datang bila-bila masa saja. Tak kira bila dia datang. Lepas setahun, lepas 3 tahun, lepas 10 tahun, lepas atau kalau umur kita panjang 100 tahun, tetap kita kena pulangkan balik. Tak ada dalam diri kita ni hak untuk menghalang perkara tersebut daripada diambil. Okey. Keenam, barang kutipan yang dikutip oleh anak-anak. Ni macam anak-anak kita datang balik rumah bawa barang dikutip. Dia bawa barang ni, dia bawa barang tu. Ataupun orang yang dungu. Orang yang tak ada kewarasan. Atau lebih tepat dia lembab lah. Dia dungu ni bukannya dia gila. Dia faham tapi dia lambat sikit. So jadi untuk yang kumpulan macam ni tentang orang tukang kutip barang tadi, okey, bagi azan tu. Dia sambung balik lepas azan. Wallahu a'lam. Azan tu
Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati muhdasalat al-fadilah. Qadis billahi rabba bismillahina nabiyyi wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey. Barang kutipan anak. Ni tajuk yang kadang-kadang memang anak balik-balik bawa barang. Dapat mana ni? Jumpa kat sekian, jumpa kat sekian. Okey. Anak kita ataupun orang yang keluarga kita yang apa lembam, yang dia tak bijak dikutip. Okey. Akan bertindak padanya wali amrih mana penjaga bagi budak tersebut, dan juga orang yang tak boleh fikir sendiri tu, yang tak bijak tu, akan penjaga dia akan take over. Mana urusan untuk mengisytiharkan, kenal barang, kemudian isytiharkan selama setahun. Dia punya wali amr kena uruskan. Okay, dengan mengikut apa yang telah lalu penjelasannya. So memang kita kena buatlah. Masalah dia barang tadi anak kita kutip tu, kat mana dia kutip, apa dia kutip sebagainya kan. Kutip jumpa tepi jalan dia kata. So realiti benda-benda berkenaan kita bertanggungjawab untuk laksanakan tugasan memberitahu barang tadi. Kadang-kadang emas, dia jumpa cincin ke sebagainya, cincin emas, gelang emas, jumpa. So kalau anak kita jumpa dan kita kena buat kerja benda tadi. Pasal kita kata apa-apa yang dibuat oleh budak tadi adalah tanggungjawab kita. Okey. Yang ketujuh, barang kutipan yang haram takkan dimiliki dengan apa keadaan sekalipun. Okey. Contohnya barang benda yang haram. Contoh katalah babi. Ada terlepas dekat satu kampung. Babi putih lah, kalau babi hutan kita tahu dia duduk kat hutan. Ni babi putih. Babi yang ada dalam kandang. Masuk ngayau-ngayau tengah-tengah pekan. So soalan dia barang tak boleh makan. So awak nak buat apa dengan babi tadi? Jadi itu, ataupun botol arak dan sebagainya kan, dijumpai tepi jalan dan sebagainya. So dimaklumkan saja, walaupun dan takkan jadi milik kita. Tadi kita lepas setahun kenal kan, tak ada siapa punya, kita pun ambil. Tak boleh. Dan kita takkan, pasal pemilikan takkan berlaku untuk seorang Muslim, pemilikan barang yang haram. Walau macam keadaan sekalipun benda tersebut bernilai, yang haram takkan jadi milik kita. Selama-lamanya akan diperingatkan. Okay? Baik. Persoalan keempat atau persoalan terakhir adalah tentang barang kutipan tersebut. Okey. Al-laqit. Luqatah dengan laqit. Itu tadi barang. Tapi laqit ni dia adalah anak yang dijumpai terbiar di jalanan. Menjumpa budak. Dia tak sama barang tadi kita boleh miliki. Tapi budak, anak, kan jumpa budak sesat, tak tahu siapa bapa, siapa mak dia. Dia masalah. Dia jadi kat pasar raya biasa. Terutama di Kuala Lumpur.
mak bapak pergi belah kan, anak tu hilang tengah mana dia tak ingat. Sampai kan apa tukang apa pengisytihar tu sebut berkali-kali mak bapak tak datang pun ambil anak tu. Sebab dia kata alhamdulillah ada orang jaga anak kita boleh belah dulu. Dia biarkan. Mana kalau kita anak kita hilang sekali tak ni isytihar tu, adik ni bernama sekian, rupa ini, baju ini, berada di kaunter, sila datang, mak bapak tak datang. Okey, kalau macam ni barang ni anak pungut ni dipanggil anak pungut kan, jumpai terbiar di jalanan atau di pintu masjid dan sebagainya, ataupun dia sesat tak jumpa keluarga dia, dan tak tahu dia ni nasab siapa dan tak ada siapa boleh tanggung dia. Okey, kat sini tidak harus kita membiarkan anak terbiar itu. Barang tadi kita biarkan tak apa. Macam ayam tu kita tak nak tangkap, tak nak jaga. Kambing tu kita biar, tak nak. Emas tu kita biar. Tapi anak yang terbiar tak boleh kita biarkan macam tu. Ambil dia, wajib kita ambil. Okey, tak boleh biarkan. Kerana firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Maka umum ayat ini menunjukkan kepada wajib anak tadi yang terbiar tadi kita ambil. Jangan kita biarkan. Jangan macam tak pula orang lain. Jangan buat macam tu. Sebab awak biarkan nanti apa jadi pada budak tadi, tak jatuh longkang ke, entah orang colek ke. Sebab kita Muslim ni bila kita nampak benda berkenaan pada pasal dia bukan barang. Kalau macam cawan ni awak tak nak kutip, tak apa. Nampak terbiar dekat depan pagar sipah situ, tak ambil tak apa. Duit jumpa kat depan tu tak ambil, tak apa. Tapi anak yang terbiar tu tak boleh kita biarkan. Ini umat Islam ni kena ada bersikap yang bertanggungjawab. Anak tu kan dia macam biarlah bukan hal aku. Jangan sekali buat macam tu. Ini dilarang dalam agama. Kita bertanggungjawab untuk mengambil budak tadi dan selamatkan dia. Okey? Kerana ayat tadi menunjukkan kepada wajib untuk mengambil akan anak terbiar berkenaan. Maka mengutip anak tadi, pungut anak tadi dan belanjakan ke atas dia adalah fardu kifayah. Pasal kalau semua tak buat, katakan ada anak terbiar tadi, terbiar bersepah jalan, tak dijaga budak tadi, tak dimakan, satu tempat ni semua akan berdosa. Tak ada seorang ambil jaga, semua berdosa. Ini tak sama. Saya kadang-kadang saya tengok ada orang buat tempat simpan anjing lah, kucing sebenarnya. Kucing tu atau anjing tadi biarkan dia tahu cek makan sendiri akhirnya. Tapi anak manusia ni yang patut kita tumpukan. Okay? So dia kata dia, dan kerana bahawa dalam mengambil anak tadi, kutip kita ambil pungut anak tersebut, dia adalah menghidupkan bagi nyawanya. Pasal dia bukan macam kucing. Kucing boleh tangkap tikus makan, anak tu nak makan tikus macam mana? Kan dia bukan makan daun pergi kunyah-kunyah. Kalau binatang boleh makan kunyah-kunyah daun. So awak kena kutip budak tadi ambil. Jangan biarkan. Kita tengok budak tu jalan kan, cari. Jangan kita macam biarlah bukan anak aku. Jangan. Ini sikap yang sangat salah. Okey? Baik. Dan apa didapati bersamanya daripada harta, maka milik orang tu. Katakanlah budak tu ditemui baby tu sekali dengan duit. Maka tukang jumpa tadi, ia adalah benda harta tadi milik bagi budak berkenaan dan dibelanjakan ke atasnya. Jangan jadi milik awak pula, milik budak tu lah. Pasal duit budak tu ditinggal dengan duit tadi. Jumpa budak tu terbiar, lepas tu dengan dia ada duit. Duit tu belanja pada dia, bukan belanja untuk awak. Jangan pula kita ambil ni pakcik kutip awak, pakcik dapatlah duit awak. Tu tak boleh, tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana zahirnya zahir bahawa harta tadi berada di tangan budak tersebut. So maka memang dia punyalah, dan dia belanja kepada dia daripada harta tadi. Kalau tak ada harta, maka akan dicari harta daripada baitul mal untuk anak tadi dibela. Tak boleh dibiarkan. Dan tak persti pula nak kena warga negara dulu. Sebab manusia ini kesemuanya adalah adik-beradik kita. Tak kira kita Malaysia ke, Indonesia ke, Thailand ke, Filipina ke, semua sekali itu adalah anak-anak Adam. Kita dan mereka adalah saudara dari segi keturunan. Tapi kita biarkan kerana apa? Bukan Malaysia, biarlah. Jangan.
Ini sangat salah baik. Dan anak kutipan tadi, anak yang dikutip tu, anak yang terbiar tu yang dikutip adalah seorang yang merdeka, adalah anak yang merdeka, okey, dan juga diserahkan ataupun merdeka dan diterima pada semua hukum-hukumnya, kecuali apabila didapati di negeri kafir. Kalau kita jumpa dekat negara muslim, dia muslim lah. Kalau kita jumpa anak tu kat negeri kafir maka dia dianggap kafir. Contoh macam anak tadi kan, negara tu tak ada orang Islam, tiba-tiba dia jumpai anak tadi, maka anak tadi kita tahu dia bukan Islam lah, confirm lah, okay? Dan akan disabitkan nasab anak yang pungut tadi dengan perakuan sesiapa yang mendakwanya di kalangan siapa yang mungkin. Dia orang tu datang kata ini anak saya, dia beritahu sekian sebagainya, boleh saja dinisbahkan nasab kepada orang berkenaan. Cuma kita kena bijak jugalah. Kan budak tu tengok orang tu kenal ke tidak. Kalau tak kenal macam mana? Tapi kalau baby nak kenal macam mana? Baby baru lahir. Kan ini kes yang banyak berlaku dalam masyarakat. Tinggalkan anak dekat masjid dan sebagainya. Tu anak-anak tersebut memang sebenarnya tak boleh dibiarkan macam tu saja. Dan kesejukan, digigit semut dan sebagainya sampai mati pun ada. Okay? Baik. So dia kata dan dia kata kalau banyak sangat orang berebut anak tadi, maka tak boleh serah kecuali dengan bukti. Dia kena serahkan bukti. Apa bukti ni anak awak? Baru kita serah. Kalau dia kata barang tadi cukup dengan cerita serupa. Cerita serupa je cukup. Tapi kalau banyak orang berebut, maka tak boleh kecuali dengan bukti. Baik. Dan orang yang paling berhak menjaga anak pungut tersebut adalah orang yang menemuinya. Dan kalau saya jumpa budak tu, saya lebih berhak daripada orang lain datang. Okey? Dengan syarat bahawa orang yang nak bela tadi, dia adalah seorang yang merdeka, amanah, saksama dan cerdik. Kalau dia tak cerdik, tak boleh. Kalau dia tak amanah, tak boleh. Kalau dia tak merdeka, tak boleh. Okay? Dan takkan jadi penjagaan untuk seorang kafir tidak juga fasik ke atas seorang muslim. Kalau itu anak muslim, maka mesti jaga oleh seorang muslim juga. Tak boleh diserahkan kepada kafir untuk jaga anak tadi. Jadi kadang-kadang masalah bila berlaku macam dulu gempa bumi di Aceh dan sebagainya, datang daripada Eropah, datang daripada syarikat, ambil anak-anak tadi nak bela dengan diorang. Kita umat Islam sepatutnya hentikan perbuatan tersebut. Jangan bagi anak-anak orang yang terbiar tadi dibela oleh orang kafir. Kita bertanggungjawab untuk jaga anak muslim yang mati. Muslim kan, orang tu muslim, mana tak boleh serah kepada orang kafir untuk jaga anak berkenaan. Dan disyaratkan kepada orang yang mengutip akan barang kutipan tadi atau anak yang dikutip tadi, seorang berakal, baligh, merdeka, Islam, saksama, cerdik. Maka tak sah kutipan seorang budak. Budak anak kecil yang kutip, maka tak dikira. Demikian juga orang gila. Demikian juga hamba. Sebab hamba tadi apa dia dapat jadi milik tuan dia, bukan jadi milik dia. Seorang hamba, apa dia kutip, apa dapat, milik tuan dia. Macam anak kita ambil barang, kita yang kena jaga, macam tu. Okey. Dan kafir demikian juga tak sah kutipan pungutan seorang kafir terhadap muslim, dan seorang fasik, dan seorang yang dungu. Itu sudut yang kena jaga-jaga sikit. Tapi macam kita kata, memang betul banyak berlaku negara umat Islam, berlaku bencana daripada barat datang, kononnya kemanusiaan, tapi diambil anak orang Islam tadi dibawa ke negara dia, dibela oleh mereka. Yang ini umat Islam kita kena tegas. Tak boleh dibela anak tadi kecuali oleh muslim saja. Okey, baik. Alhamdulillah kita habis sini. Ada soalan? Tapi jauh sangat kot. Kalau belakang saya nak tanya soalan, saya pun tak dengar. Okey, lain kali lah tanya soalan. Okey, insya-Allah nanti kita akan masuk pada bulan yang akan datang, wakaf. Tentang tajuk wakaf. Ini termasuk juga dalam masalah muamalat, yang mana kita kata panggil apa, yang mesti kita faham berkenaan dengan tajuk perkara ini. Baik, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.